Salam sejahtera kepada semua penonton. Saya Lee Kwek Hui, boleh panggil saya Miss Lee. Video ini adalah berkenaan dengan bab 4 iaitu teori pelakuan pengguna. Okey, untuk teori pelakuan pengguna, kita tengah fokus tentang 4.2 iaitu utility cardinal. Untuk video ini, kita akan fokus tentang terbitan kelok permintaan individu. Okey, berkenaan dengan terbitan kelok permintaan individu yang terdiri daripada kes satu barang dan kes dua barang. Jadi sekarang kita akan fokus tentang kes satu barang. Okey, berkenaan dengan kes satu barang, kita ada andaian. Jadi andaian dia, okey, harga X kosong ini merujuk harga X yang asal lah, sama dengan RM4 dan I ini adalah income iaitu pendapatan sama dengan RM12 dan kuantiti X yang asal itu sama dengan 3 unit. Okey, jikalau harga turun kepada RM2, apakah kesannya terhadap syarat asas dan syarat pencukup? Jadi nanti Miss akan cuba terangkan dengan lebih lanjut bagaimana penurunan harga ini dia memberi kesan terhadap kedua-dua syarat ini. Okey? Okey, jadi berkenaan dengan isu ini, Miss akan cuba terangkan dia melalui beberapa step lah. Okey, jadi sekarang step yang pertama ini, dia adalah berkenaan dengan keseimbangan. Okey, dan keseimbangan yang kita bincang ini adalah merujuk kepada keseimbangan pengguna. Okey, keseimbangan sekarang yang kita bincang adalah keseimbangan pengguna yang asal. Okey, untuk maklumat anda, ini adalah kes satu barang. Okey, jadi bagi kes satu barang, kita cuba tengok sebab kita nak bincang melalui syarat asas dengan syarat pencukup kan. Okey, kita tengok syarat asas dia. Syarat asas untuk kes satu barang, di mana MUX sama dengan PS. Okey, jadi MUX dekat sini, okey, kita cuba tengok. Okey, harga X diberi sama dengan RM4. Jadi RM4 lah. Jadi nak capai keseimbangan pengguna yang asal ini, MU kita kena sama dengan P. Dengan reti kata lain, MU kita terus jadi 4 UT. Mencapai keseimbangan pengguna. Okey, melalui syarat asas. Okey, seterusnya kita akan bincang melalui yang kedua itu adalah syarat pencukup. Jadi untuk syarat pencukup, PS QX sama dengan I. Perbelanjaan sama dengan pendapatan. Jadi harga kita adalah RM4 dan kuantiti kita adalah sebanyak 3 unit. Okey, dan kemudian kita akan dapati bahawa perbelanjaan kita ialah RM12. Di mana perbelanjaan kita, sebab P darab Q ini perbelanjaan. Perbelanjaan kita RM12, dia adalah persamaan dengan pendapatan kita, RM12 juga. Okey, jadi itu bermaksud dia capailah keseimbangan pengguna. Okey, melalui syarat asas dan juga syarat pencukup. Okey, sekarang step yang kedua. Ini adalah berkenaan dengan ketidakseimbangan. Okey, jadi Miss tulis ketidakseimbangan. Okey, kenapa ketidakseimbangan ini berlaku? Sebab sekarang dia kata harga turun kepada RM2. Jadi sekarang harga X yang baru sama dengan RM2. Okey, ini maklumat yang diberikan. Juga sama, kita tengok melalui syarat asas dulu. Okey, syarat asas saja. Okey, MUX kalau nak capai keseimbangan dia sama dengan PS. Okey, ini Miss biarkan dulu, saya tak tulis apa-apa. Kita cuba tengok utility suite kita kekal 4 UT. Dan harga X ini adalah harga X yang baru, iaitu RM2. Jadi apakah hubungan 4 dengan 2 ini? 4 dia lebih besar daripada 2 kan? Jadi bermaksud MUX kita dia adalah lebih besar ataupun lebih banyak daripada PS kita. Jadi menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan. Okey, itulah sebab nanti kita akan wujud step yang ketiga. Sebab apabila berlakunya ketidakseimbangan, apa-apa pun dia mesti kena capai keseimbangan semula. Jadi step yang ketiga ini, dia adalah berkenaan dengan keseimbangan, juga sama iaitu keseimbangan pengguna yang baharu.
Okey. Jadi bagi keseimbangan pengguna yang baharu ini juga sama, kita kena pastikan MUX kita kena sama dengan PX. Tapi disebabkan sekarang harga X kita adalah harga X yang baru, bermaksud ini pun akan jadi MUX yang baru. Okey, kita cuba tengok. Harga X baru kita RM2. So tulislah RM2. Okey, dan sekarang kita nak bagi dia sama, MU yang sama dengan P. Jadi sini kena jadi ya, 2 UTIL. Barulah nampak sama kan? Okey, sekarang pelajar cuba tengok ya. Okey, MU kita tadi adalah 4 UTIL. Sekarang MU kita sudah jadi 2 UTIL. Daripada 4 kepada 2. Itu menunjukkan bahawa MUX kita sudah turun ya. Daripada 4 kepada 2 kan? Jadi MU kita turun lah. Okey, pelajar masih ingat hukum. Ada satu hukum yang kita telah belajar dalam bab ini, yang dikenali sebagai hukum utility sud perkurangan. Sekarang kita akan kaitkan dengan hukum ini. Sangat penting. Sebab kita kata dengan berdasarkan hukum utility sud perkurangan, MUX turun, itu bermaksud QX kita, hubungan dia macam mana? Ya, dia akan meningkat. Jadi nanti Miss akan buktikan bahawa QX kita adalah meningkat punya. Jadi macam mana buktikan? Bersabar ya, nanti Miss tunjukkan. Okey, kita sambung. Tadi hanya bincang pasal syarat asas saja. Kita belum sambung lagi sebab kita juga ada syarat pencukup. Okey, jadi dua Roman ya. Okey, PX, QX sama dengan I. Okey, PX, QX ini adalah perbelanjaan. Dan untuk maklumat pelajar, PX sekarang adalah PX1 sebab harga yang baru. Okey, jadi sekarang kita kena pastikan bahawa perbelanjaan kita kena sama dengan pendapatan kita, iaitu RM12. Jadi, okey, harga X kita yang ini RM2. Darab dengan ini kuantiti yang kita tak tahu. Dan pastikan perbelanjaan kita kena sama dengan pendapatan. So dekat sini dia akan jadi 12. Jadi sekarang Miss nak tanya, sini akan jadi berapa supaya dapat 12? Dia akan jadi 6 kan? Okey, jadi sekarang pelajar cuba tengok. Kan tadi Miss kata saya akan bukti kuantiti bagi barang X akan meningkat kan? Okey, the latest one, 6. Yang sebelum punya, 3. So, bermaksud kuantiti itu dia telah meningkat daripada 3 kepada 6. So, bermaksud bahawa kuantiti barang X meningkatlah dengan berdasarkan hukum utility sud perkurangan ini. Okey, so ingat hukum ini adalah sangat penting untuk terangkan keseimbangan pengguna dan ketidakseimbangan dan akhirnya mencapai sebuah keseimbangan yang baharu. Okey, dan sekarang step yang seterusnya, Miss akan cuba terangkan melalui penerbitan kredit permintaan. Okey, itu step yang keempat ya. Penerbitan kredit DD. Okey, untuk kes satu barang ini, Miss akan kaitkan sekali dengan kredit utility sud lah. Okey. Okey, ini MU ya, utility sud. Okey, kurungan util. Ini asalan, ini kuantiti, kurungan unit. Okey, kalau pelajar masih ingat, pada video yang lepas anda sebenarnya telah belajar kredit bagi utility sud. Kan kita belajar hubungan dia dengan TU kan? Ada 3 hubungan. TU naik, MU turun bernilai positif. TU maksimum, MU sifar. TU turun, MU turun dan bernilai negatif kan? Tapi dekat sini saya tak tunjuk MU sampai negatif. Miss hanya tunjuk bahagian yang positif sahaja. Okey? Okey, tak apa. Nanti dulu kita cuba tengok. Okey, utility sud 4 util. Masa itu sebab ini MU kan, tengok MU kita. Okey, 4 util. Okey, jadi Miss pun tulis lah. Katakan sini 4. Dan kuantiti, tengok paksi ni kuantiti kan? Kuantiti kita berapa? 3. Okey, so kita pun buatlah total lah. Okey, ini 3 katakan. Okey, so ada satu titik dekat sini yang menunjukkan keseimbangan pengguna yang asal. Okey, jadi sekarang saya nak bandingkan dengan kredit permintaan. Okey, yang ini adalah P, kurungan RM. Ini asalana, ini masih Q.
kurungan unit. Okey, disebabkan tadi syarat asas kita, kan kita kata MUX sama dengan PS kan? Cuba tengok paksi Y dia. Sini MU, sini pun P. Jadi sekarang kalau sini 4, utility suit 4 util. Jadi bermaksud harga kita pun 4 kan? So, sambung dekat sini 4. Dan kuantiti kita pun sama, 3 unit. Okey, so 3 unit. So, point yang sama. Okey, sekarang berlaku ketidakseimbangan. Okey, di mana MU kita adalah 4 util. MU kita masih dekat sini. Tetapi harga kita sudah jadi RM2. Harga kat sini RM2. Sekarang, tak capai keseimbangan kan sebab tak sama kan? Jadi, apa-apa pun dia akan mencapai keseimbangan. Okey, that's why kita kata utility suit yang baru itu dia jadi 2 util. So, sini pun jadi 2 util. Okey, dan kuantiti kita 6. Sini 6. Okey, begitu juga untuk keseimbangan yang baru kita tengok harga dia memang 2 dan kuantiti dia pun 6. So, pun buatlah 6. So, ini titiknya. Dengan adanya 2 titik ini, jadi kita sekarang akan cuba sambungkan kedua-dua titik ini. Okey, jadi label ini adalah MU. Begitu juga dengan bahagian sini. Okey, ada 2 titik ini kita sambungkan. Okey, lepas tu cuba tengok paksi Y ini P, paksi X ini Q. Jadi, ini adalah hubungan antara P dengan Q. Jadi, ini adalah kilo permintaan. Okey, terdapat 2 sebenarnya pelajar pun sudah belajarlah berkaitan dengan kilo permintaan. Tetapi dekat sini, cuba nak bagi tahulah kilo permintaan itu macam mana dia diterbitkan. Sebenarnya asal dia adalah daripada utility suit ini. Okey, kilo MU. Yang juga sama bentuk dia. Mencurung ke bawah dari kiri ke kanan. Ini pun sama. Mencurung ke bawah dari kiri ke kanan. Okey, sekarang kita cuba tengok. Harga asal RM4 yang ini. Ini harga asal. Okey. Dan harga baru RM2. So, menunjukkan harga turun. Kuantiti yang asal 3 unit. Kuantiti yang baru 6 unit. So, harga turun daripada RM4 kepada RM2. Maka kuantiti dia meningkat. Kuantiti bagi barang X meningkat dari 3 unit kepada 6 unit. Kenapa demikian? Okey, sebab ini adalah berkaitan dengan hukum utility suit perkurangan yang menunjukkan bahawa kalau MUX turun, okey, bermaksud QX kita adalah meningkat. Jadi QX kita meningkat. Okey, so itu adalah step dia. Ingat, keseimbangan pengguna yang asal, ketidakseimbangan berlaku, capai semula keseimbangan pengguna tapi ini adalah keseimbangan pengguna yang baru dan akhirnya terbitlah kelok permintaan yang ini. Okey? Bagaimana pula keadaannya apabila harga barang X adalah meningkat daripada RM4 kepada RM6? Okey, pelajar perlu fikirkan dan rangka jawapan yang disediakan, pelajar perlu sediakan keseimbangan pengguna yang asal. Okey, dan seterusnya ketidakseimbangan pengguna yang berlaku sebab harga baru sekarang adalah RM6. Kemudian keseimbangan pengguna baharu tercapai. Dan akhirnya pelajar perlu sediakan ataupun terbitkan kelok permintaan dia. Bila harga meningkat daripada RM4 kepada RM6, apakah kesan-kesannya terhadap 4 perkara ini? Jadi pastikan anda cuba. Okey? Jadi untuk video yang seterusnya, Miss masih akan fokus tentang terbitan kelok permintaan individu, tetapi saya akan fokus berkaitan dengan kes 2 barang. Okey? Sebagai tanda penghargaan anda terhadap video yang Miss telah hasilkan ini, ingat subscribe YouTube channel saya. Jangan lupa tekan notification bell ini. Okey? Bagi sesiapa yang sudah subscribe, ingat likekan video saya serta sharekan video ini kepada rakan-rakan yang lain. Tindakan anda ini sebenarnya merujukkan sokongan anda terhadap saya. Okey? Saya Lee Kwek Hui. Saya merupakan pensyarah ekonomi dari College Matrikulasi Perak. Saya juga merupakan peserta bagi Akademi YouTuber Guru Malaysia. Terima kasih kerana menonton video saya dan kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Okey? Bye-bye.